Salam sejahtera dan selamat petang. Barisan pembangkang yang saya hormati dan juga hakim yang bijaksana yang saya hormati. Tajuk petang ini adalah pelaksanaan GST adalah baik untuk negara. Saya memang setuju dengan ayat ini. Mula-mula sekali izinkan saya untuk memberikan sedikit definisi apakah GST. GST ialah cukai barangan dan perkhidmatan. Kenapa saya cakap begini? Kita harus melihat dari segi konteks Malaysia. Konteks Malaysia, negara Malaysia ini, segala polisi, segala harga barang dan sebagainya, semuanya berdasarkan kepada polisi subsidi. Boleh dikatakan sekiranya dalam tahun 2015 ini atau dan seterusnya, sekiranya tidak mengadakan perubahan, rombakan kepada cukai-cukai Malaysia, saya rasa kita hanya tunggu masa untuk negara Malaysia bankrupt sahaja. Ini disebabkan berdasarkan kepada beberapa faktor. Satu ialah disebabkan ialah polisi Malaysia berdasarkan subsidi. Banyak barangan adalah merupakan subsidi. Anda boleh lihat sekiranya anda menjelajah ke negara-negara yang lain, anda akan dapati petrol mereka semua yang lebih mahal daripada Malaysia. Barangan sama juga. Kedua, harga buruh di Malaysia sangat murah disebabkan Malaysia mengamalkan dasar-dasar begitu, menyebabkan semua barangan ada murah dan sebagainya. Dan salah satu ialah subsidi dan menggunakan kadar buruh murah untuk mengusahakan perusahaan yang begini. Faktor kedua ketika ialah dasar cukai Malaysia bergantung kepada dua atau tiga sahaja. Yang pertama sekali ialah punca dana kewangan pendapatan negara Malaysia berdasar kepada cukai pendapatan individu, yang mana kita walaupun mempunyai 28 juta orang tetapi hanya 11 juta yang bekerja. 11 juta yang bekerja itu pun berdasar, kalau ikut cukai pendapatan iaitu cukai progresif, paling tinggi 28%, paling kurang mungkin 5 atau 6%. Ada juga pendapatan 2,000 lebih dan seterusnya memang tidak akan dicukai. Sekiranya kerajaan mengamalkan dasar ini, maka dana-dana yang diadakan untuk kerajaan memang tak cukup. 30% daripada belanjawan negara Malaysia ada berdasarkan petronas, hasil-hasil petrol. Jadi sudah sampai masa kita harus mencari sumber-sumber yang seterusnya. Kalau kita lihat, tuan-tuan lihat negara-negara maju, boleh dikatakan dalam di dunia ini majoriti 70% hingga 80% ataupun 178 negara mengamalkan GST. Apakah GST? GST ialah sekiranya katakan tuan-tuan puan memberikan apa-apa barangan, maka anda akan dicukaikan. Saya memang sangat menyokong kerajaan Malaysia untuk mengamalkan polisi ini. Ini disebabkan dia akan menjanakkan dana kewangan kepada negara dan supaya mengelakkan negara daripada bankrupt. Kedua, dengan adanya dana kewangan begitu, maka wang-wang tersebut boleh dijanakkan untuk pembangunan dan ekonomi negara. Dan seterusnya akan menjemput ramai pelabur dan pekerja-pekerja di Malaysia semua akan mendapat pekerjaan. Ini akan secara tidak langsung akan memajukan ekonomi Malaysia. Itu sebabnya saya nak ulang sekali lagi ialah pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan memang amat diperlukan dan memang amat baik untuk ekonomi Malaysia. Sekian. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Puan Speaker yang membuka majlis hari ini dengan perbahasan pelaksanaan GST baik untuk negara. Saya dah dengar ulasan ataupun hujah daripada pihak pencadang berkenaan kebaikan GST ini yang berkisar kepada negara hampir bankrupt. Satu, mengaku pun
Dan yang kedua, disebabkan negara hampir bankrupt, perlunya satu sistem, satu pendekatan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dari mana datangnya pendapatan itu? Dengan GST. Dan apa maksud GST? Beza GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan. Tuan-tuan kena faham, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Sebelum ini ataupun sekarang, cukai jualan dan perkhidmatan berkonsepkan semua barang tidak dikenakan cukai kecuali dikatakan diputuskan oleh kerajaan sebaliknya. Itu yang kita laksanakan sekarang. Dan apabila masuk GST, ia berkonsepkan semua barang kena cukai kecuali dinyatakan sebaliknya oleh kerajaan. Nampak tak perbezaannya? Dan apakah maksud perbezaan ini? Maksudnya cukai barang akan dikenakan kepada semaksimum mungkin barang-barang yang perlu digunakan oleh rakyat Malaysia. Dan akibatnya negara kita akan didiami oleh jutaan rakyat yang terseksa akibat daripada terpaksa membayar kenaikan harga barang yang mendadak. Siapakah yang patut mendapat manfaat kepada sesebuah negara? Sudah tentu rakyat. Apabila cukai dinaikkan, pendapatan kerajaan bertambah, apa yang berlaku? Rakyat terseksa dan pemimpin bermaharajalela. Apa yang berlaku selama ini? Banyak projek-projek gajah putih yang diberikan kepada kroni, yang telah disalahgunakan projek yang bernilai RM10 menjadi RM1 juta, dan penyelewengan bermaharajalela selama ini daripada hasil kutipan cukai yang sedikit. Dan bayangkan apa berlaku apabila hasil cukai pendapatan negara bertambah, sedangkan pemimpin yang bersih, pemimpin yang boleh dipercayai tidak bertambah. Apa yang berlaku? Akan berlaku lebih banyak penyelewengan, rakyat merana, dan pembinaan ataupun pembangunan yang dibuat tidak merata kepada semua rakyat. Dan rakyat terpaksa membayar lebih untuk hidup. Dan akhirnya siapa yang susah? Rakyat susah. Kalau rakyat susah bermakna negara kita tidak mendapat apa-apa manfaat. Satu lagi masalah yang akan timbul adalah ketirisan di dalam pelaksanaan mengutip cukai-cukai yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Negara kita memang cukup hebat dengan membuat polisi, dengan membuat prosedur dan sebagainya, tetapi kita paling leceh, paling lemah di dalam pelaksanaan. Siapa boleh jamin kerajaan akan mengenakan tindakan menyeluruh kepada mereka yang tidak mengamalkan GST? Kerajaan sekarang memberi ugutan demi ugutan supaya semua syarikat berdaftar. Siapa tahu syarikat itu dia tidak berdaftar dan dia tutup syarikat dan dia melaksanakan perniagaan secara gelap. Siapa boleh pantau benda ini? Bermaksud dengan pelaksanaan GST kita akan menggalakkan lagi, akan menambahkan lagi perniagaan gelap, perniagaan haram. Sekarang dah ada. Dengan pelaksanaan GST sudah tentu akan bertambah. Kalau berdaftar pun dia akan berlaku urus niaga di pasaran gelap yang tidak dapat dikesan oleh kerajaan. Siapa yang akan memantau? Pegawai-pegawai penguatkuasaan. Mudah, kita boleh beli saja. Dan semua orang tahu kehebatan peniaga kita membeli penguatkuasa.
Jadi pelaksanaannya diragukan. Bukan kita nak mengatakan dia tidak bagus, tetapi pelaksanaannya diragukan. Sebab apa? Sebab sejarah telah mengatakan begitu. Kita tahu kedudukan negara kita, kita tahu kedudukan pimpinan negara kita. Kecuali kita tukar pimpinan kepada kerajaan ataupun parti lain, mungkin benda ini lebih bagus. Tetapi malangnya dengan apa yang ada sekarang, kita tidak yakin kerajaan mampu mengawal pendapatan yang akan bertambah. Jadi daripada hujah yang saya katakan tadi, saya ulang. Pertama, kutipan semakin bertambah, sedangkan pemimpin yang ada sama sahaja. Ia akan menyebabkan berlakunya lagi pembaziran, penyelewengan pendapatan kerajaan, dan tidak mendapat manfaat, rakyat tidak mendapat manfaat secara keseluruhan, sedangkan rakyat terseksa kerana barang semua naik harga. Kemudian yang kedua yang saya katakan tadi, masalah disebabkan oleh ketirisan yang bakal berlaku kerana kelemahan daripada penguatkuasaan pegawai-pegawai kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih pihak pembangkang yang bijaksana. Terlebih dahulu saya ingin memata-matakan apa yang dikatakan oleh pembangkang tadi. Yang pertama sekali, dia katakan sekiranya katakan cukai GST dilaksanakan, maka rakyat akan menjadi semakin miskin dan pemimpin akan menggunakan peluang tersebut untuk memperkayakan diri sendiri. Saya tak setuju kenyataan tersebut. Yang pertama sekali, saya rasa pihak pembangkang tak faham apakah yang kita adakan GST ini. GST ini merupakan cukai yang sangat adil, yang mana dia berdasarkan prinsip sekiranya kalau anda berikan barangan tersebut, baru anda kena. Kalau anda tak beli barangan tersebut, anda tak kena. Dia merupakan cukai yang sangat adil berdasarkan prinsip macam itu, dan dia tak kira miskin kaya. Kalau sekiranya anda beli barangan mewah, maka biasanya yang akan dikenakan cukai adalah orang golongan kaya sahaja. Dan saya juga nak ingatkan pihak pembangkang ialah cukai GST ini kita ada pelepasan atau dikecualikan untuk barang-barang mesti. Contohnya macam beras, macam sugar dan sebagainya, yang mana biasanya merupakan golongan miskin yang gunakan. Jadi sebenarnya kerajaan sudah mempertimbangkan aspek ini supaya tak menyebabkan golongan berpendapatan rendah menghadapi masalah yang besar. Tetapi dengan adanya cukai tersebut, maka sebarangan cukai-cukai dulu yang ada kebocorannya kita semua tangkap. Contohnya golongan kaya dan sebagainya. Dalam masa yang sama, dana kewangan kerajaan akan ditingkatkan. Dan saya nak ingatkan, dana kewangan sangat penting untuk kerajaan. Tanpa adanya dana kewangan, maka segala pembangunan, segala kebajikan tak mampu dilaksanakan. Dan lama-kelamaan sekiranya mengikut polisi-polisi tersebut, saya sangat khawatir pihak kerajaan tak mampu untuk mengadakan, untuk menyokong dasar-dasar tersebut, dan akhir sekali negara yang akan menghadapi masalahnya. Ya, dan seperti yang saya cakapkan, dengan ada dana-dana sebagainya, dia akan menciptakan pekerjaan, dia akan menciptakan ekonomi yang dinamik untuk menarik perhatian daripada pelaku-pelaku asing dan akan mengembangkan ekonomi dan seterusnya. Perkara kedua yang pihak pembangkang cakap tentang keterusan pemimpin dan sebagainya. Saya rasa tanpa ada GST, pelaksanaan itu memang adalah satu isu. Saya rasa petang ini bukan merupakan topik yang kita harus bincangkan. Sama ada GST, tak ada GST, ini memang satu masalah. Bukan sahaja di Malaysia, di mana-mana tempat juga. Ya. Sekarang yang saya ingatkan kepada pihak pembangkang ialah kita cerita ialah sistem itu bagus tak bagus.
Ya, bagi saya GST itu kalau bandingkan dengan pasal pembangkang itu juga ada ceritakan cukai joran dan perkhidmatan yang mana ada 6%. Tapi cukai joran dan perkhidmatan itu memang tak berkesan. Ya, memang tak berkesan, dia akan menyebabkan kebocoran di mana-mana tempat. Ya, khasnya sekiranya syarikat itu sangat pandai, dia membukakan satu syarikat, ya, syarikat induk. Anak syarikat itu biasanya tak kenakan cukai joran perkhidmatan. Kalau dia pandai, kalau peniaga itu pandai dalam akta cukai joran perkhidmatan, ada syarikat memang tak kena. Itu menyebabkan pihak syarikat memang nak kenakan kepada syarikat yang mana ada golongan kapitalis tetapi tak mampu untuk charge. Tapi dengan adanya GST itu maka tak ada masalah. Pihak pembangkang ada mencadangkan, mengatakan akan menyebabkan banyak aktiviti perniagaan yang gerak. Saya langsung tak percaya, tak setuju. Sebenarnya sebelum GST ini perniagaan gelap memang banyak. Tapi dengan GST tersebut, saya rasa mana-mana kongsi gelap, mana-mana penjenayah dan sebagainya untuk menggelapkan orang dan sebagainya, semua kena cukai. Ini disebabkan bila dia nak beli apa benda dia kena cukai. Kalau dulu mungkin dia tak kena cukai, sekarang dia tak boleh. Pergi mana-mana dia akan kena cukai. Dia beli barang terusi dia akan kena cukai. Dia beli apa-apa benda dan sebagainya dia akan beli cukai. Itu sebab saya katakan cukai itu ada sangat adil kepada semua orang. Tetapi kalau katakan saya tak nak beli barang mewah, ada tak kena cukai. Dia berdasarkan kepada nafsu individu, ya, dia berdasarkan kepada anda sendiri. Dan anda mesti ingat, saya ingin cadangkan, nak beritahu kepada pembangkang, ya, untuk rakyat-rakyat yang miskin, maka anda boleh tak beli barang mewah, tapi barang mesti, barang wajib tak kena GST kalau anda faham. Jadi akhir sekali saya nak tegaskan sekali lagi, GST itu memang baik untuk negara dari segi jangka masa panjang dan juga untuk kesinambungan perkembangan ekonomi Malaysia, di mana dana-dana tersebut boleh disalurkan kepada kebajikan dan juga kepada sosial Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ye, wakil daripada pembahas pencadang yang masih lagi mempertahankan pelaksanaan GST baik untuk negara. Saya mahu jawab keprihatinan kerajaan yang kononnya menentukan barang-barang untuk orang miskin, untuk orang yang tidak kaya, tidak dikenakan cukai, seperti beras, seperti pendidikan, ikan, gula dan lain-lain. Memang betul. Tetapi adakah Cik Ye pergi ke kedai membeli gula dengan membawa plastik sendiri? Tuan speaker beli ikan dengan membawa bakul sendiri? Ada plastik di situ. Ada bahan-bahan lain, ais yang peniaga ikan kena beli. Sama juga dengan semua barang-barang asas, proses pembungkusan, proses membuat marketing dan sebagainya dikenakan GST. Hanya ikan itu saja yang tidak dikenakan GST. Siapa kata barang asas tidak naik? Itu adalah satu pengiraan yang salah. Kalau kata plastik tak naik, semua orang tahu plastik naik. Siapa kata plastik tidak termasuk dalam barang yang tidak dikenakan cukai? Itu dari segi penyediaan kepada barang-barang asas. Saya dah buktikan bahawa ia akan naik kerana proses menyediakannya tetap naik. Sekarang kos perniagaan itu sendiri di mana saja di Malaysia, kos perniagaan secara langsung terus naik. Kerana apa? Kerana adanya kerja tambahan, mengira, mendaftar, menggunakan sistem, membuat tuntutan dan sebagainya. Kita memerlukan sumber manusia tambahan untuk melaksanakan semua itu. Ataupun usahawan yang selama ini bekerja 8 jam terpaksa bekerja 16 jam
kerana mahu menguruskan perkara tersebut. Dan kita perlu melantik perkhidmatan ataupun syarikat yang menyediakan khidmat percukaian untuk membuat kerja-kerja ini. Dan semuanya menuntut kepada kenaikan harga barang, tidak kira sama ada barang itu bercukai ataupun tidak bercukai. Kemudian tentang merebaknya perniagaan haram ataupun perniagaan gelap. Memang betul sekarang pun ada perniagaan gelap, tetapi dengan galakan daripada GST ini, galakan ataupun motivasi untuk lari lebih jauh supaya tidak dikenakan cukai, dia akan menambahkan perniagaan gelap ini. Ini secara umum kita tahu. Cuba haramkan minum arak, kita haramkan arak dari Malaysia, apa berlaku? Longgokkan arak akan bertambah di Malaysia. Kenapa? Ia menjadi perniagaan yang mewah, menjadi perniagaan yang semua orang nak, sebab ia diharamkan. Benda ini telah berlaku di Amerika, di negara-negara lain yang apabila mereka mengenalkan tindakan mengharamkan, tiba-tiba maka akan bertambahlah perniagaan haram. Kemudian dari segi pembangunan, siapa kata kerajaan boleh menyalurkan pembangunan kepada rakyat dengan merata? Tidak. Itu sampai sekarang pun jumlah rakyat yang terpaksa menerima BRIM seramai 7 juta orang. Ramai ya. Adakah itu hasil daripada pembangunan kerajaan selama ini? Tidak. Dan siapakah golongan 7 juta orang itu? 70% adalah orang Melayu. Orang Melayu semakin tersepit di negaranya sendiri. Kemudian orang Melayu akan merana disebabkan GST. Dan apa akan berlaku? Negara akan kacau bilau kerana orang Melayu suka mengamuk bila tersepit. Maka saya rasa untuk sekarang ini kerajaan sebenarnya tidak boleh melaksanakan lagi GST kerana masanya belum sampai dan negara rakyat kita belum bersedia untuk menerima pelaksanaan GST ini. Sekian. Okey. Terima kasih pencatat yang bijaksana. Sekali lagi saya nak tegaskan lagi, kebaikan GST diamalkan di negara kita. Seperti yang tadi saya cakapkan, negara Malaysia merupakan negara yang sangat unik, yang mana punca rezekinya banyak bergantung kepada 2-3 faktor sahaja. Yang pertama sekali, sumber yang paling utama ada dari segi Petronas, yang mana menyumbangkan 3% kepada belanjawan negara. Kedua, puncanya adalah daripada cukai-cukai yang sangat-sangat ada kelemahan, iaitu cukai pendapatan, cukai korporat dan juga cukai perkhidmatan dan jualan, yang mana ada kebocoran di banyak tempat. Ya. Itu sebabnya pihak pencadang sangat-sangat setuju sekiranya kerajaan Malaysia mengamalkan GST dalam masa yang terdekat ini untuk menyelamatkan negara agar pertumbuhan ekonomi itu berterusan dan membawakan kemajuan untuk generasi golongan muda. Ya. Kenapa saya cakap macam itu? Saya dah terangkan, iaitu cukai-cukai GST ini merupakan cukai yang sangat adil, yang mana menyeluruh kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira kaya atau muda. Bila kerajaan mengamalkan sistem tersebut, dalam masa yang sama kerajaan akan menurunkan cukai korporat daripada 28% kepada 26%, dan cukai pendapatan daripada 28% yang maksimum kepada 25%. Dengan secara tidak langsung ini akan menarikkan minat daripada pelabur asing dari luar ke Malaysia, dan kita juga akan mengkurangkan pergantungan kita kepada golongan yang bekerja, yang mana rata-rata ada minoriti, iaitu lebih kurang 11 juta daripada 28 juta yang mana memberikan hasil-hasil kepada kerajaan. Adalah tidak adil langsung kalau kita bergantung kepada rakyat-rakyat bekerja ini, sedangkan yang lain punya tak memberikan apa sumbangan. Sedangkan banyak dana-dana tersebut disarankan untuk mensubsidikan kepada barang-barang tersebut. Sistem tersebut tidak boleh bertahan lama. Satu hari dia akan
bocor dan akan musnah sama sekali. Dan dengan adanya GST tersebut, saya rasakan dia akan mewakili semua, dan seperti yang pencadang cakap, akan menyusahkan rakyat jelata yang berpendapatan rendah. Saya ada kemuskiran dalam perbincangan tersebut. Ini disebabkan pihak kerajaan yang prihatin memang sudah mengirakan barangan-barangan yang penting, yang mesti dan sebagainya dikecualikan daripada cukai. Dan bagi sesiapa yang dulu mungkin nak melarikan daripada cukai dan sebagainya, sekarang memang adalah amat payah sekali, disebabkan dia berdasarkan kalau anda memberikan apa barangan, anda mesti bayar cukai. Jadi ini merupakan satu sistem yang sangat sempurna, ya, dan tidak ada kebocoran. Dengan adanya dana-dana yang berlebihan ini, pihak kerajaan boleh menyalurkan dana-dana tersebut kepada jalan raya, kepada airport, lapangan terbang, kepada hospital dan sebagainya. Tahukah pencadang pembangkang bahawa sistem hospital kerajaan di Malaysia ada paling mula sekali di dunia ini, yang mana anda kalau masuk ke sana hanya bayar RM1. Kalau buat lawatan yang spesial hanya bayar RM5 sahaja. Anda tidak akan dapat di negara-negara. Ia merupakan subsidi yang sangat hebat sekali pada Malaysia. Ya, saya rasa apa-apa aktiviti perniagaan, gerak dan sebagainya seperti yang pembangunan cakapkan adalah agak sukar di bawah sistem tersebut, kerana semua benda akan dikenakan cukai kecuali yang sudah disenaraikan, yang biasanya perkhidmatan atau barangan tersebut memberikan manfaat kepada golongan rendah. Itu sahaja yang saya nak tekankan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi diberi peluang untuk merumuskan apa yang cuba saya tegakkan, bahawa GST tidak baik untuk negara. Sekarang tidak baik untuk negara kerana majoriti rakyat di Malaysia adalah terdiri daripada golongan yang berpendapatan rendah. Mereka bukanlah penyumbang kepada GST. Mereka bukanlah penyumbang untuk meningkatkan pendapatan kerajaan. Sepatutnya mereka perlu dibantu, bukannya diseksa setiap kali membeli perlu membayar, yang selama ini tidak berlaku kepada mereka. Kenapa kita berada di tahap yang begitu? Kenapa orang kita yang susah berada di tahap yang begitu? Sedangkan pendapatan keseluruhan negara meningkat, dan kita mengatakan negara kita maju. Memang pendapatan kita meningkat, tetapi yang berlaku adalah orang yang kaya itu yang berganda-ganda lebih meningkat, orang yang susah tetap berada di situ. Walaupun negara kita maju, tahap jurang di antara yang miskin dengan yang kaya terlalu jauh. Pendapatan, purata pendapatan rakyat kita adalah kurang daripada 3,000 sebulan. Teruk tu. Dan rakyat terpaksa mengeluarkan duit tambahan untuk hidup di dalam negaranya sendiri. Yang rakyat melihat sendiri bahawa apa yang kerajaan dapat selama ini sepatutnya cukup untuk membangunkan negara, tetapi berlaku sebaliknya. Kerana apa? Kerana rakyat terpaksa membayar air yang telah diswastakan, rakyat terpaksa membayar elektrik yang telah diswastakan, rakyat terpaksa membayar jalan raya yang diswastakan, dan sekarang rakyat terpaksa membayar pendidikan yang diswastakan dan dikenakan cas. Kalau setakat hospital murah itu tak payah nak cakap. Kita bukan sakit hari-hari, tetapi kita perlu belajar hari-hari. Maksudnya pembaziran, kebocoran berlaku terlalu teruk. Disebabkan itulah negara hampir bankrupt yang diakui sendiri oleh pihak pencadang tadi. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu memimpin. Dan sekarang kita mahu belasah duit rakyat dengan buat GST baru ni, dan kita kata memberi keuntungan kepada rakyat, sedangkan rakyat yang terseksa. Sebenarnya yang untung adalah, macam Cik Ek kata tadi, peniaga-peniaga, usahawan-usahawan luar yang akan datang ke Malaysia, dan peniaga-peniaga yang mereka tidak perlu bayar apa-apa sebenarnya.
Siapa yang bayar? Pengguna. Peniaga hanya kenakan balik kepada pengguna. Dan siapa yang untung? Peniaga tidak ada apa-apa. Siapa yang rugi? Rakyat. Bila rakyat memberontak, GST pun tak guna, servis tax dan perkhidmatan pun tak guna. Jadi saya bangkang benda ni sekian. Terima kasih.